Satu kisah. Kisah ni kisah dibaca oleh kanak-kanak. Tapi kisah ni telah menjadi suatu perbincangan besar di kalangan orang-orang Arab. Dia panggil kisah Hay bin Yaqzan. Ha, ni pelajar-pelajar ni celik. Dengar ni. Kisah Hay bin Yaqzan. Siapa dia pernah dengar kisah ni? Kaji dengar dah? Kaji dengar? Kisah Mowgli. Buku cerita Mowgli aja dengar. Tarzan? Tarzan kenal lah dia bulan. Cerita Hay bin Yaqzan ni, dengar cerita ni. Cerita dia nya kanak-kanak. Mak dia ni adik-beradik dengan pemerintah raja di India. Abang dia raja, adik dia perempuan ni tidak dibenarkan kahwin. Tapi dia pergi kahwin senyap-senyap. Bila dia kahwin senyap-senyap, akhirnya boleh anak. Jadi dia takut abang dia tahu, dia ambil baby ni, letak dalam bekas, macam cerita Nabi Musa lah, dia hanyutkan budak. Siapa ke pula dia ambil oleh Musa. Musa tu ambil bela dia, jaga dia. Ambil jaga dia, dia hidup di antara hayawan lah. Jaga dia lama-lama, mak dia mati. Mak dia Musa tu. Lepas tu hayawan pula layan ambil pula jaga dia. Yang pentingnya Hay ni, dia fikir dengan otak dia, dia mikir macam mana mak dia ni mati, dia pun ambil dia buat dengan batu tajam, dia belah nak cari duk mana nyawa, pasal apa tak ada, masa apa mati. Mana dia ni berfikir. Lepas tu dia tengok hayawan semua ada bulu, ada ni, lepas tu aku kosong gini sejuk. Dia pun ambil daun-daun dia pakar mula-mula. Maknanya dia tatawur sikit, buat daun, lepas tu dia ambil kulit hayawan dia binatang dia buat baju. Yang pentingnya dia berperingkat-peringkat mencari identiti sebagai manusia. Duduk dengan hayawan, kan? Duduk dengan hayawan sehingga cerita ni menjadi perbincangan ahli-ahli falsafah, filosof. Katanya mula-mula buat cerita ni siapa dia? Ibnu Sina. Ibnu Sina hak bisa tu. Dalam bab perubatan dia tulis buku. Lepas tu mari pula orang lain Syahrudi buat pula cerita lain pula. Kemudian mari pula Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ni dia kata tak sedap. Sebab teori semua ni teori falsafah. Maka dia pun tulis pula cerita. Maka cerita yang masyhur ditulis Ibnu Tufail duduk di Andalusia, Spanyol, Spain. Dia pun tulislah cerita ni, akhir kali diterjemah dengan bahasa orang putih menjadi satu perbincangan kepada ahli-ahli falsafah. Sampai lo ni pun orang duk baca lagi cerita Hay bin Yaqzan. Cerita dia lebih kurang cerita Tarzan, cerita Mowgli, lebih kurang begitulah. Kanak-kanak hidup dalam hayawan. Yang kita nak ambil di sininya, Hay ni dia ada sifat dia mencari-cari identiti dia sebagai manusia. Dia nak mencari siapa dia yang hidup namanya tu. Siapa dia yang menciptakan dia. Maka dia boleh cari yahtadi ilal iman billah. Dia boleh akhirnya dia boleh tahu bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Tetapi ingat, dia tak boleh faham, dia tak mampu nak memahami kepada tafasil, memahami tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala dia tak lagi. Maka Hay bin Yaqzan nak dapat, nak tangkap dia punya dilalatul fitrah dia lambat. Bahasa duduk dalam hutan, akhir kali keluar jadi orang mula. Tuan-tuan boleh bacalah cerita ni, menjadi satu perbincangan hangat di kalangan ahli-ahli falsafah. Maka kata di para ulama akidah, kita ni kalau nak mengenali Allah, tak usah duk pergi cari Hay bin Yaqzan yang begitu susah dia. Kita pergi cari wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Cari daripada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Cari Quran, kita cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Allah, maka jalannya dekat untuk memahami.
Ahli-ahli falsafah, tengok 3 falsafah ni, Ibn Sina, apa tu mari Ibn Tufail duduk olah cerita Hayy bin Yaqzan semata-mata kerana nak mencari siapakah Allah. Tapi kalau kita balik kepada mencari Allah melalui wahyu, laju, cepat. Sebab itu orang-orang Badui mari mengaji akidah dengan Nabi tak panjang. Sekejap ya dia boleh faham, kita kata Masya Allah. Jadi bila masuk nak memahami akidah melalui jalan falsafah, dia panggil khabtu ashwa, terumbang ambing jalan sana sini, sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah dia tulis sebuah kitab Tahafut Al-Falasifah, runtuhnya falsafah. Seorang ulama besar dalam dunia Islam ni, Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan nama Fakhrul Razi, di akhir hayatnya dia tulis hasil daripada dia duk main dalam falsafah, ditulis apa? Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yal alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana azan wa wabalu lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini dia kata apa ni? Akhir orang yang banyak terlalu kuat menggunakan akal sampai ketepikan wahyu ini iqal, dia panggil ta'til, rusak tengah jalan, tak boleh nak memikir. Dan kebanyakan usaha-usaha orang-orang yang duduk kaji tentang Allah Ta'ala tidak melalui wahyu, dalal, dia akan pergi kepada kesesatan. Roh kita terasing daripada tubuh kita, maknanya kita tak nak kesat. Dan wahasilu dunyana, dalam kehidupan kita dunia ni azan wa wabalu, banyak bala yang kerusakan. Walam nastafid min bahsina tula umrina, kita tidak dapat kajian kita yang panjang sepanjang umur kita ni, lain daripada kita duk kumpul qila wa qalu. Aristo apa lagi ni, dia punya geng dia tak lagi tu, ahli-ahli falsafah ni qila wa qala, itu dia boleh. Tapi kalau kita balik pada wahyu, insya-Allah tenang hidup kita. Jadi pelajar-pelajar, kalau nak tahu cerita ni, Hayy bin Yaqzan lebih kurang dengan cerita Mowgli, ya, cerita kartun tu, cerita Tarzan lah. Tarzan biasa budak dia sebut je Tarzan, anggap belaka. Dah, orang yang hidup dalam hutan dengan hayawan. Yang kita naknya maghza ceritanya, kisah Hayy bin Yaqzan, kisah bagaimana dia nak mencari identiti, bagaimana dia nak mencari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia boleh tahu ada Allah, tapi dia tak boleh mengenali Allah. Sebab nak kenal Allah bukan dengan jalan falsafah, tapi dengan jalan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, barulah kita akan selamat insya-Allah. Kalau tidak, beginilah keadaan kita. Baca ayat-ayat yang tak berlaga dengan akal kita, kita takwil, kita tafsir, kita hurai, kan? Oh, tak boleh ni ayat ni. Ayat ni ayat mutasyabih, ayat ni ayat macam-macam cerita, menyusahkan kita sendiri. Balik kepada wahyu, kita akan tenang. Sebagaimana anda dah huraikan kisah bagaimana tafsiran Imam Malik dalam masalah apa yang disebut dengan nama al-istiwa. Nah.